laksa sedap lagi pada kahwin, dia kata. Hari-hari dia pergi kedai makan laksa. Sampai mak ayah dia kata kahwin lah. Tak nak kahwin. Laksa sedap lagi pada kahwin. Akhirnya mak ayah dia paksa dia kahwin. Lepas dia kahwin 2 minggu tak datang kedai laksa. Lepas 2 minggu baru dia datang. Tokek laksa kata, lama tak datang mak. Hampir mana? Nikah. Oh, lepas menikah tak main makan laksa. Oh, dia kata rupa-rupanya menikah sedap lagi pada makan laksa. Kalau aku tahu macam tu, dia kata dah lama aku menikah, dia kata. Sebab tidak merasai dah, tak merasai. Kan? Macam orang kafir duk sibuk kritik umat Islam nak menerima dan melaksanakan hudud nak melaksanakan enactment undang-undang Islam. Yang dia duk sibuk gaduh dengan kita ni pasal apa? Umpama kita, kalau kita dulu masa budak-budak kita nak masuk jawi tak? Ataupun kita nak khatalkan anak kita. Tiba-tiba jiran-jiran kita ada hak yang Hindu, hak Buddha ni mari tak setuju. Tak setuju kita nak khatalkan anak kita. Kita kata apa? Yang aku nak kerak ni hak anak aku, bukan hak anak hampa. Kalau yang aku nak kerak ni hak anak hampa, munasabah hampa tidak setuju. Ataupun kalau kita sendiri nak berkhatal kan, yang aku nak potong ni hak aku, bukan nak potong hak hampa. Yang hampa sibuk tak setuju ni pasal apa? Bukan nak potong hampa punya, nak potong hak aku punya. Gitu lebih kurangnya. Kan? Sebab tu bila orang-orang bukan Islam, kita kena bagi penerangan, penjelasan pada dia. Yang kita nak laksanakan ni tanggungjawab agama kita. Tanggungjawab agama dan dikira sebagai ibadah sama macam sembahyang. Cuma tak bolehlah kias hudud dengan haji. Tuan-tuan kena faham. Boleh tak kias hudud dengan haji? Ini baru betul senyap. Kan? Aku nak tengok dulu Ustaz ni nak kata apa. Saat lagi aku akan terus sokong dia. Kan? Boleh ke kias hudud dengan haji? Jawabnya tak boleh. Kerana hari ni kita dengar ada duduk cakap kat luar tu, dalam TV dan sebagainya. Ya, kita belum mampu, sebab tu kita boleh untuk menangguhkan. Kerana sama macam haji, bila tak sampai kuota kita, tak mampu, tak ini, kita pun dibenar menangguhkan haji. Haji lain, Pak Long. Hudud lain. Haji ni kewajipan pemerintah ke kewajipan individu? Kewajipan individu. Adapun hudud ini kewajipan pemerintah. Contoh, anak kita mencuri, kita tak boleh pegang tangan dia, potong sendiri. Lepas tu orang mari tangkap kita. Kita kata pasal apa tak boleh? Anak saya. Yang apa sibuk-sibuk pasal apa? Memang makan pedampak lah jawab dia. Kan? Bila kita tangkap anak perempuan kita berzina, tuan-tuan sekalian, tak boleh kita sendiri rejam dia sebab dia tak boleh. Mesti pemerintah yang melaksanakan hukuman itu. Dia berbeza. Sebab itu sebar-sebarkanlah ilmu yang benar ini. Kenapa? Kerana di akhirat nanti orang yang menyebarkan ilmu yang benar ini, wajahnya akan diserikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Maksud diserikan apa? Kegembiraan yang dia akan dapat bila dia tengok betapa besarnya ganjaran pahala yang telah Allah sediakan untuk dia dan layanan baik dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Nanti kita akan tengok, kita akan dengar betapa Rasulullah itu mengharamkan ilmu yang benar itu disembunyikan. Kalau sikap ini menjadi tabiat kita umat Islam, ya, menyampaikan yang benar, berhati-hati dalam menyampaikan, sentiasa berlumba-lumba untuk menyampaikan ilmu, berkongsi yang baik, maka akan terbentuklah apa dia? Khaira ummah, hak sebut dalam Quran tu. Baru jadi betul. Kalau tidak, semata-mata cakap kosong. Semata-mata, tuan-tuan sekalian. Untuk Islam begini. Hingga suatu hari, tuan-tuan, ya, panjang syaitan ni, masa tak cukup. Saya diberi warning suruh berhenti awal. Jadi saya nak cerita juga, tak cukup masa. Saya nak sebut ginilah. Sehingga tuan-tuan sekalian, Islam ni, kalaulah suatu hari contoh kita jalan-jalan, kita nampak seorang lelaki sedang duduk tidur di atas perempuan, tidur begini. Faham tak ni? Ke nak tunjuk? Sedang tidur. Lagi-lagi pun sedang tidur begitu. Begitulah senang tak? Gitu. Kita pun pergi mengadu pada qadhi untuk mengambil tindakan, kita kata dia berzina.
Adakah sah pengaduan kita? Ha? Tidak sah. Sehingga kita melihat timba tu betul-betul jatuh dalam mulut telaga tu. Buk, masuk gitu. Faham tak? Ha, masuk gitu. Barulah sah. Hari ni pakai duk cakap, tak tahu apa. Pakai duk cakap masalah berkaitan. Dalam keadaan dia sendiri tak pernah mengetahui. Tuan-tuan sekalian, macam kita nak sambut Ramadan, tak lama ni. 20 hari bulan 4 ni 1 rejak dah. Tak lama dah. Ada orang letih ni? Ada dah. 1 rejak. Belum Ramadan, baru rejak. Relax. Belum Ramadan, baru rejak. Ya? Dah mengelusur dah. Ya? Akan hakikat bila sampai bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, yang lebih dimengertikan oleh umat itu, puasa atau raya? Puasa atau raya? Raya lah. Dia cukup alim punya kaedah raya ni. Sehingga dia tak peduli masalah puasa dia tidak sah, puasa dia tidak sempurna, batal puasa, dia tak pernah ambil tahu. Ini yang sedang berlaku sekarang. Ha? Kalau tak tengok duk tidur itu tak boleh lagi. Kena lagi tengok betul, tengok bila bangun tengok tak ada, benda tu tak ada. Dia accident dengan lori, terputus benda tu. Jatuh dalam parit, cari nak jumpa, tak boleh sambung sampai matilah. Jadi benda tu tak ada. Tidur pi 4 hari 4 malam pun benda tu tak ada. Faham? Benda tu faham tak? Faham tak benda tu? Faham tak? Ha, benda tu tak ada. Sampai begitu haluslah agama ni. Dan saya tahu dah penyakit umat Islam akhir zaman, kejahilan akan tersebar. Nabi kata dah, kejahilan akan tersebar luas. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah jahil ni. Cara nak selamat tuan-tuan, jangan cepat menjadi penyambung lidah syaitan. Sehingga kita benar-benar menguasai perkara yang kita nak cakap tu, baru kita cakap. Tak semesti benda kita jumpa, orang lain tak jumpa. Tak semesti benda yang kita jumpa, inilah muktamad. Nanti dulu, ada muktamad hak lain lagi. Nah? Tuan-tuan sekalian. Sebab itu, ia diukur dengan keilmuan seseorang lah, tuan-tuan sekalian. Banding dengan ulama' di zaman ni, dengan ulama' zaman dulu yang benar-benar telah menguasai syariat ni tuan-tuan. Kalau hadis baca semua, kalau Quran betul-betul faham. Tuan-tuan sekalian, nak jadi mufti zaman dulu 30 juzuk Quran kena ingat. Mufti akhir zaman tuan-tuan juzuk amma pun tak ingat. Hadis 40 pun tak hafal. Tuan-tuan sekalian, itu hakikatnya, kita tahulah. Tuan-tuan sekalian, kawan-kawan kita, bukan orang lain, kita tahu dah kawan-kawan kita ngaji sekali. Cuma tak mandi dalam satu sentuh kain aja, tapi mandi sekali. Ngaji sekali, tahulah. Jadi kita kena tawaduk sikitlah, kena tawaduk. Tuan-tuan sekalian, sekadar itulah kuliah pada tengah hari ini. 3 hadis ni jadikan pegangan kita. Pertama, pastikan kita nak sampaikan sesuatu, jangan sampai benda tak tahu pun nak cakap juga sebab takut mendustakan Nabi SAW. Yang palsu, yang maudhu' kena berhati-hati. Dan hak kita nak cakap, kalau kita tidak rojok betul-betul, kita jangan bercakap. Ya, tak apa betul-betul jangan bercakap. Yang kedua tuan-tuan, Nabi bagi semangat suruh sebarkan ilmu. Yang ketiga, menyampaikan ilmu ni faedah yang cukup besar kepada kita. Terutamanya apa? Untuk kita mendapat kebaikan daripada ilmu yang kita kongsi, yang kita sampaikan. Mudah-mudahan hadis yang kita baca pada tengah hari ini dapat memberi panduan kepada kita. Di belakang tu saya hampas jadah nak lancarkan derma tabung makanan untuk pelajar-pelajar tahfiz saya di Perlis. Yang ada Facebook boleh tengoklah. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Imam An-Nawawi, singkatan dia Matin, ada N di ujung. Ya, bukan Mantin, Mantin tu Negeri Sembilan. Ni M-A-T-I-N. Jangan potong N tu jadi lain pula. Ya, ada 154 orang pelajar sekarang ni tuan-tuan. Kita belanja 1 bulan hampir 100,000 lah setiap bulan. Yuran dapat 30,000, kita kena cari 70,000. Untuk tabung makanan saja kita kena cari 45,000 sebulan. Bukan nak minta 45,000 tu dekat tuan-tuan, tak. Bagilah RM1, RM2, RM45. Qadar tuan-tuan mampu nak bagi, ikhlas. Tumpang kami buat kebajikan, kita kongsi pahala tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan besok di akhirat tertulis dalam kitab catatan amalan kita, ya, kita bantu kerja-kerja buat nak melahirkan generasi muda kita yang orang kata reti Islam, hafal Quran. Lebih-lebih kalau budak-budak ni besok keluar menyampaikan ilmu dan sebagainya, kita tumpang kongsi pahala.
Kita tengok dalam kitab cerita amalan kita tu pahala berkhutbah. Sedangkan kita sekali habuk tak pernah berkhutbah seumur hidup. Tiba-tiba ada pahala bagi khutbah. Rupa-rupanya bukan kita bagi khutbah, budak-budak ngaji kita tolong, kita bantu, dia naik atas mimbar. Ittaqullah, pahala masuk dalam akaun pahala kita. Jadi tuan-tuan semua orang cerdik buat duit, kan? Pandai belakang. Tapi buat pahala pun kena cerdik jugalah. Bantulah kerja-kerja macam ni, kita kongsi pahala lah. Jadi tuan-tuan bagilah sumbangan RM1, RM2, RM1,000, RM2,000, RM10,000, RM20,000, gitulah maksudnya. RM20,000 tak ada lah kot, tak. RM1 ada, kan, insyaAllah. Adalah tabung di belakang tu. Sama-sama lah, insyaAllah. Bantu takat mana yang kita mampu. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada Swiss.